أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Naml ayat yang ke-7. Surah An-Naml ayat ke-7. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat ke berapa? Keempat ke? Ayat keempat ha? Ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, kami hiaskan kepada mereka amalan-amalan mereka yang buruk dilihat baik. Maka mereka dalam keraguan, kebingungan. Pengajarannya pertama, sesiapa yang tidak beriman dengan hari akhirat, sesiapa yang tidak beriman dengan hari akhirat, maka Allah akan membalasnya dengan satu musibah yang besar, iaitu Allah akan menjadikan amalan-amalan yang buruk akan dilihat olehnya baik. Yang kedua, manusia yang paling rugi di dunia dan di akhirat ialah mereka yang menyangka bahawa amalan yang buruk itu adalah baik dan amalan yang baik itu adalah buruk. Yang menyebabkan mereka tidak akan bertaubat. Yang ketiga, Siapa yang menolak
kebenaran dan hidayah Allah, setelah sampai kepadanya dengan jelas, untuk kali pertama, maka Allah akan membolak-balik hatinya sehingga dia tidak akan lagi menjumpai hidayat. Ayat yang kelima, ulaika allazina lahum su'ul azab wa hum fil akhirati humul akhsarun. Maksudnya mereka itulah orang-orang yang bagi mereka azab yang buruk dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi. Pengajarannya, orang-orang yang menyangka perbuatan mungkar adalah ma'ruf, orang-orang yang menyangka perbuatan mungkar adalah ma'ruf dan ma'ruf adalah mungkar, bagi mereka azab yang pedih di akhirat. Dan mereka adalah manusia yang paling rugi. Kerana mereka menyangka dengan amalan yang buruk itu akan memasukkannya ke syurga. Okey. Satu je. Ayat yang ke-6. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Maksudnya, dan sesungguhnya engkau pasti akan diberi Al-Quran dari sisi Tuhan yang maha bijak dan lagi maha mengetahui. Pengajarannya, manusia yang paling mulia di sisi Allah ialah manusia yang diberi Al-Quran. Kerana dengan Al-Quran dia akan kenal Allah dan akan sentiasa mentaatinya. Dan kemuncaknya dia akan mendapat syurga dan redha Allah. Yang kedua,
Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang terbaik dan paling mulia yang sesuai untuk semua jenis manusia dan untuk sepanjang zaman. Kerana ia datang daripada Tuhan yang Maha Bijak dan Maha Berilmu. Yang tidak mungkin melakukan perbuatan yang sia-sia, melainkan semuanya penuh hikmah. Okey, kita sambut tadabbur. Okey, ini kelas tadabbur yang pertama bersama pelajar-pelajar akademik. Jadi kita harap pelajar akademik ini special lah. Sebab tu kita bagi barisan depan. Supaya apa? Supaya cepat masuk. Direct masuk kan? Dan kena cantik semua. Sebab lepas ni kita akan adakan latihan praktikal untuk pelajar akademik. Lepas ustaz bercakap, dia akan bercakap. Tapi bukan malam ni lah. Mungkin tahun depan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat malam ni, ayat 7, cerita Nabi Musa AS. Apa kaitan dengan ayat yang lepas? Kalau kita tengok ayat yang lepas, iaitu ayat yang 6, dia berkenaan dengan apa? Wa innaka latulaqqa al-Quran. Cerita pasal Al-Quran. Allah nak memuji Nabi, hebatnya Nabi, mulianya Nabi, maka Allah bagi apa? Yang benda yang paling mulia, iaitu Al-Quran. Jadi kalau ayat 6 Allah cerita pasal Quran, tapi ayat 7 Allah cerita pasal Nabi Musa AS. Ia apa kaitan Quran dengan Nabi Musa AS? Antara cerita-cerita dalam Quran ialah kisah-kisah. Dan satu Quran ni 1/3 adalah cerita pasal akidah. 1/3 lagi pasal hukum hakam ataupun ibadat, peraturan hidup. Dan yang 1/3 lagi ialah kisah-kisah. Kisah para Nabi, kisah orang-orang dahulu. Sebagai apa? Sebagai pengajaran, sebagai panduan. Jadi ayat 6 Allah cerita, kami beri pada kamu Al-Quran. Apa antara isinya? Ini ayat yang ke-7. Is. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Is. Bila is ni ada sebelum dia uzkuru. Uzkur. Apa makna uzkur? Ingatlah. Dari mana kita tahu ada ayat lain? Ya Allah sebut uzkuru is. Sebelum is ada uzkuru. Ada ayat lain. Jadi bila Allah sebut is, bermakna apa? Allah nak perintah pada siapa ni? Uzkur, kepada Nabi. Aku turunkan Al-Quran pada kamu, maka antaranya kamu kena ingat. Uzkur, ingatlah.
ataupun uzkuru, ingatlah oleh kamu. Ingatlah. Is apa makna? Ya, tatkala. Lebih tepat ialah ketika mana. Is ketika mana. Dia beza is dengan iza. Apa beza? Kalau iza apabila, kalau is ketika mana. Okey. Dari segi makna, dari segi masa, apa beza antara is dengan iza? Is benda yang dah berlaku. Kalau iza akan berlaku. Iza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Iza kan? Dah berlaku ke belum? Belum akan. Jadi kalau is tu cerita yang dah berlaku. Okey, ingatlah ketika mana qala Musa, telah berkata Musa. Siapa Musa? Siapa Musa? Seorang Nabi. Musa bin apa? Musa bin Imran. Maryam binti Imran juga. Jadi bapaknya sama. Adakah Musa dengan Maryam adik-beradik? Kenapa tak? Apa dia? Oh, mak dia. Mak siapa? Maryam tu mak siapa? Mak kepada Nabi. Nabi mana? Nabi Musa. Mak Nabi Isa siapa? Maryam betul mak, tapi dia bukan mak Nabi Musa. Dia mak Nabi Isa. Jadi Musa dengan Maryam tak ada kaitan. Sebab Musa hidup sebelum ataupun selepas Isa. Sebelum. Jadi Musa bin Imran, tapi dia hidup lebih kurang 600 tahun sebelum Nabi Isa AS. Dia tak ada kaitan. Okey, ingatlah ketika mana telah berkata Musa AS. Jadi Allah perintah pada Nabi, ingatlah. Apa pengajarannya? Bila Allah perintah pada Nabi, dan bila perintah pada Nabi, mana perintah kepada semua umatnya, termasuk kita. Iaitu Allah perintah pada Nabi dan kita supaya apa? Ingat kisah Musa. Apa pengajarannya? Bila Allah perintah pada Nabi dan kita supaya ingat kisah Musa, pengajarannya apa? Yang suruh ni siapa? Allah. Allah Tuhan yang maha hebat. Tiba-tiba suruh kita ingat kisah Nabi Musa. Pengajarannya apa? Musa ni orang yang hebat. Kalau Musa tak hebat, Allah tak suruh kita ingat kisah Musa. Boleh faham? Dan Allah suruh pula, yang pertama Allah suruh siapa ingat kisah Musa? Orang yang hebat juga, iaitu Nabi Muhammad. Kalau orang macam Nabi Muhammad pun kena ingat kisah Nabi Musa dan kena ambil panduan, maka orang macam kita lagilah. Okey, kenapa Nabi Musa? Dalam banyak-banyak Nabi itu, tiba-tiba yang pertama Musa. Sedangkan Nabi Musa bukan Nabi yang pertama. Betul kan? Dan kita juga tahu antara kisah para Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran ialah kisah Nabi Musa AS. Kenapa Musa? Ya? Kaum dia degil. Habis kaum Nabi Muhammad, okey. Sebab apa? Paling banyak ujian. Ya ke? Tapi kalau ikut ranking selepas Nabi Muhammad siapa? Nabi Ibrahim. Jadi antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa, siapa paling banyak ujian? Nabi Ibrahim. Betul? Jadi kenapa Nabi Musa? Nabi Ibrahim nombor 2, tapi kisah paling banyak Musa.
paling banyak menghadapi kerana manusia. Ibrahim kurang sikit kan? Ibrahim macam tidak ada kaum. Satu, Musa ni paling banyak hadapi kerana manusia. Dan yang kedua, Musa menghadapi kerana siapa? Ha? Apa dia? Tak, yang Allah sebut dalam Al-Quran, Musa menghadapi dua pihak. Satu, Firaun dengan kaum dia. Yang kedua, kaumnya sendiri, Bani Israel. Dan Nabi Musa ni sebenarnya diutus kepada siapa? Kepada Firaun ke kepada Bani Israel? Bani Israel. Jadi antara Firaun dengan Bani Israel, yang mana paling jahat? Ha? Tak, saya tanya paling. Dua-dua memang jahat. Antara Firaun dengan kaum dia dengan Bani Israel. Ha? Firaun, ada dalil? Ada dalil? Ha? Dia sebenar yang paling banyak Allah kutuk dalam Al-Quran. Firaun ke Bani Israel? Ahli kitab. Ahli kitab. Jadi yang paling jahat, yang paling degil, yang paling keras kepala, Bani Israel. Musa diutus kepada Bani Israel. Dan Allah sebut banyak kisah-kisah Bani Israel yang apa? Yang menyakitkan hati Nabi Musa. Betul kan? Antaranya apa dia? Bila Allah perintah melalui Musa supaya kaum dia sembelih lembu, dia banyak soal, menyakitkan hati kan? Warna apa, lembu macam mana? Bila Musa suruh, Allah perintah Bani Israel supaya masuk Baitul Maqdis, apa kaum dia buat? Jadi yang paling banyak menyakitkan Nabi Musa bukan Firaun. Dua-dua menyakitkan, dua-dua zalim. Tapi yang paling banyak menyakitkan hati Nabi Musa ialah kaumnya sendiri. Kan? Boleh? Jadi sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, rahimallahu Musa faqad uziya aktsara minni fasabara. Lebih kurang hadis, rahimallahu Musa faqad uziya aksar wasabara. Kata Nabi Muhammad SAW, rahimallah, semoga Allah merahmati Musa. Kenapa? Faqad uzya, sesungguhnya dia telah disakiti aksar, lebih banyak. Lebih banyak dari segi apa? Kaum. Orang beriman. Ni kaum Nabi Musa, Bani Israel ni beriman ke tak? Beriman. Tapi kadang-kadang banyak soal, kadang-kadang kufur. Bila Allah selamatkan Musa dan kaumnya daripada kezaliman Firaun, mana mereka berjaya melepasi laut mati ke laut merah? Laut merah. Lepas selamat je, kaki masih basah, dia nampak ada kumpulan sembah berhala. Apa dia cakap pada Musa? Baru je Allah bagi nikmat yang paling besar, iaitu selamat daripada kezaliman Firaun berpuluh-puluh tahun. Baru je selamat, kaki masih basah. Tiba-tiba tengok ada kaum sembah berhala. Apa dia cakap pada Musa? Musa, boleh tak buat Tuhan-Tuhan untuk kami macam puak putus sembah berhala? Kan? Tunggu dulu sampai ke hotel dulu berehat kan. Ini baru je selamat, terus kufur nikmat Allah. Jadi Nabi kata, semoga Allah merahmati Musa yang telah banyak disakiti khususnya oleh kaumnya sendiri. Tapi Musa sabar. Sebab tu kisah paling banyak dalam Al-Quran ialah kisah Nabi Musa. Jadi kita, kalau Nabi pun banyak mengambil panduan daripada kisah Musa, maka kita kena banyak juga baca kisah Musa. Jangan saja selawat je kan.
Okey, ingatlah ketika mana telah berkata Musa li ahlihi, kepada ahlinya. Ahlinya siapa? Isterinya. Isterinya. Ahli adalah isterinya. Bila ni? Bila Musa bunuh seorang Kibti daripada bangsa Fir'aun, dia ketakutan, dia pun lari. Daripada Mesir dia lari ke mana? Madian. Madian tu kat mana? Dekat Syam, dekat Palestin. Bila dia lari dalam ketakutan, dia jumpa dua orang wanita kan yang sedang bagi minum. Lepas tu, dia tengok wanita ni tunggu je. Sebab yang lain semua lelaki. Jadi, dua wanita ni tunggu semua habis lelaki bagi minum binatang mereka, barulah mereka boleh masuk. Jadi Musa tengok, kesian. Musa pun bantu. Lepas bantu, Musa dapat apa? Tak dapat apa. Dia pergi duduk bawah pokok, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku lapar. Apa doa tu? Apa doa Nabi Musa bila setelah membantu dua wanita, dia pun lapar dan duduk bawah pokok. Dia pun berdoa kepada Allah. Kuat sikit. Ni Hafiz. Kita banyak penghafal Al-Quran. Allah hantar kita penghafal. Okey, siapa ingat? Rabbi lima anzaltu. Sambung, kuat sikit. Tak ingat? Kalau yang hafal 30 juzuk tak ingat. Yang hafal juzuk 30 lagi tak ingat. Rabbi lima anzaltu ilayya faqirun. Ingat. Siapa ni? Okey, ingat. Tak, daripada awal. Rabbi. Tak jumpa. Siapa tak jumpa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Okey. Surah apa? Al-Qasas. Cuba terjemah. Rabbi, wahai Tuhanku, inni, sesungguhnya aku. Lima bagi apa yang anzalta, engkau telah turunkan daripada rezeki, daripada hujan, ilayya, kepadaku, min khairin, daripada apa saja kebaikan, faqirun, aku sangat, apa benda faqir? Berhajat. Wahai Tuhan, aku sangat fakir, berhajat kepada apa yang engkau turunkan kepadaku daripada kebaikan. Apa-apa kebaikan. Sebab apa? Masa ni Musa lapar. Okey? Lepas tu apa berlaku? Buka surah Al-Qasas ayat 27. Surah Al-Qasas ayat 27. Lepas tu datang anak perempuan. Sebelum ayat 27 lah. Datang anak perempuan yang dia tolong ni untuk bagi tahu bapa dia panggil. Bapa dia setelah panggil Nabi Musa AS, bapa dia pun bagi tahu ni. Ayat ni, cuba kita terjemah. Qala, ia telah berkata, inni, sesungguhnya aku, uridu, aku mahu, an unkihaka, untuk menikahkan engkau, ihda binatayya, dengan
Salah seorang daripada dua anak perempuan yang kamu tolong tadi. Hataini, ni dua anak perempuan ini. Salah seorang daripada dua anak perempuan ni. Tapi maharnya apa? Maharnya apa? Ala an ta'jurani, dengan syarat engkau bekerja dengan aku. Kau bekerja dengan aku berapa lama? Samania hijaj. 7 kali haji. Mana 7 kali? 7 tahun. 8. Samania 8. Tengok seorang Nabi nak kahwin, kena bekerja. Berapa lama? 4 tahun. Kita kerja 3 hari nak kahwin dah. 4 tahun. Siapa bapa perempuan ni? Apa dia? Nabi Syuaib. Ada dalil? Ada dalil? Mana ada nama Syuaib? Ada qala Syuaib. Jangan menambah-nambah. Tak ada qala Syuaib. Yang ada surah Al-Isra. Apa dia? Yang ada surah Al-Isra. Wala takfu ma laysa laka bi ilmun. Inna as-sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu. Apa dia? Jangan kamu cakap benda yang kamu tak tahu, yang kamu tidak ada ilmu. Dalilnya apa? Jangan cakap benda yang tak ada. Dalam Quran Allah tak sebut pun bapa pada perempuan ni Syuaib. Kalau perlu, kalau penting, kalau Syuaib tu seorang Nabi dan bapa kepada perempuan ni, Allah akan kata qala Syuaibu. Tapi saya pun tak faham, kenapa ramai yang mengatakan yang bapa pada dua perempuan ni adalah Syuaib. Sebenarnya tak ada satu dalil pun. Tak ada satu dalil. Yang kata Syuaib ni, dari mana dalil? Dari mana dalil? Apa dah? Inilah. Ini kelebihan orang Melayu. Dia Quran tak faham, tapi dia tahu nama. Pelik kan? Kenapa bukan Syuaib? Satu, tak ada dalil. Kalau pentingnya nama dia sebut, Allah akan sebut. Sebab dia Nabi. Satu. Yang kedua, ini pendapat mengatakan dia bukan Syuaib. Kan anak perempuan dua orang ni nak bagi minum kan? Tapi semua yang lain tu semua lelaki. Dan lelaki tak bantu dan tak bagi peluang pada dua perempuan. Sedangkan kalau dua tu anak kepada seorang Nabi, tentulah orang hormat. Betul tak? Kalau tak semua pun 2-3 orang. Sebab itulah Musa kan, datang-datang je, walaupun Musa orang asing, datang tengok pada dua perempuan ni, terpinggir, dia kesian. Takkanlah orang lain tak kesian kalau dua ni adalah anak Nabi. Lepas tu, satu lagi pendapat, dia kata kalaulah Syuaib ni Nabi, Syuaib dengan Musa mana lebih tinggi kedudukan? Musa. Takkanlah dia nak jadikan Musa lebih tinggi jadi pekerja dia. 8 tahun pula tu. Mesti dia hormat sebab Musa lebih tinggi. Tapi ada pendapat mengatakan masa ni Nabi Musa belum jadi Nabi. Tak apalah. Yang penting apa dah? Tak ada dalil. Yang penting apa dah? Bila Allah tak sebut nama, Allah nak apa? Ambil pengajaran. Apa pengajarannya? Apa pengajarannya? Kalau nak kahwin, tunggu 8 tahun. Bukan. Pengajarannya seorang Nabi. Antara Nabi yang paling mulia. Tapi terpaksa lari daripada Mesir sebab ketakutan. Kemudian berjalan kaki. Bantu perempuan lapar. Kemudian bila nak dikahwinkan, kena jadi
Pekerja 8 tahun. Jadi Nabi ni bukan hidup dalam keadaan senang, mudah. Tapi Nabi lah orang paling mulia. Jadi pengajarannya, orang yang paling mulia ni kadang-kadang hidupnya sukar, hidupnya susah. Jadi jangan kita fikir nak hidup senang je. Sebab belum tentu hidup senang mulia. Tapi jangan pula sengaja cari penyakit. Saya nak susah aja. Sebab apa? Supaya saya mulia. Itu tak boleh. Okey. Jadi apa hubungan Musa dengan bapa mentua dia? Dengan bapa perempuan ni? Bapa mentua je lah. Itu bukan Nabi Shu'aib. Yang kata Nabi Shu'aib itu sebab apa? Sebab Nabi Shu'aib tinggal di Madian. Dan kisah ni pun berlaku di Madian. Kebetulan ada kata bab Shu'aib itu. Kan? Ada satu ayat yang Ustaz sebut kalau pelajar ingat. Kalau pelajar ingat. Allah mencela ahli kitab sebab dia buta huruf. Dan buta huruf di sini Allah cela bukan sebab tak boleh membaca. Bukan sebab tak boleh menulis. Tapi sebab apa? Siapa ingat? La ya'lamunal kitab. Allah cela ahli kitab sebab mereka tak faham kitab. Illa kecuali amaniyah. Apa dia? Amaniyah? Amaniyah ni cerita-cerita dongeng. Wa inhum illa, dan tidaklah mereka dengan kitab mereka, mereka hanya sangka-sangka je. Saya sangka ni bapa perempuan ni Shu'aib, tapi tak ada dalil. Okey, surah apa tu? Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Al-Baqarah ayat 78. Betul, Amsyah? Betul. Cuba baca ayat tu. Baca sikit. Kuat sikit. Okey, cuba terjemah. Daripada mereka yang buta huruf, mereka tidak mengetahui kitab kecuali cerita-cerita dongeng, dan tidaklah mereka kecuali mereka menyangka-nyangka. Surah ayat. Masya Allah, barakallahu fiik. Okey. Aku nak kahwinkan kamu dengan salah seorang anak perempuan aku. Tapi syarat kamu kena bekerja 8 tahun. Kemudian kata bapak dia lagi, fa in atmamta. Maka sekiranya kamu atmamta apa dia? Engkau genapkan. Asyra. Samanya 8, asyra 10. Kalau aku nak kahwinkan dengan anak perempuan aku, tapi maharnya kena kerja dengan aku 8 tahun. Kerja upah bagi kat aku. Aku dapat upah, kamu dapat apa? Okey kan? Tapi kalau kamu nak cukupkan 10 tahun, famin indik. Itu ikut suka kamulah. Tapi 8 tahun mesti. Wa ma uridu, aku tidak mahu an asyqa alaika. Aku tak nak menyusahkan kamu. Kalau kamu nak 9 silakan. Kalau tak nak 8 je. Satajidu ni engkau akan dapati aku insya-Allah minas salihin. Aku ni orang baik, tak akan menyusahkan. Okey? Lepas kahwin ni 8 tahun. Lepas kahwin 8 tahun, ada pendapat mengatakan Nabi Musa cukupkan 10 tahun. Dia pun, ini di mana ni? Madian. Dia pun rindu nak balik ke Mesir, tempat tumpah darahnya. Musa orang Mesir kan? Dia membesar di mana? Istana Firaun. Dia rindu rumah Firaun ke rindu pada Firaun? Tak, dia rindu pada negeri Mesir. Okey, kita balik pada ayat kita. Inilah ceritanya. Lepas 8 tahun, dia berjalan daripada Madian pergi ke Mesir. Madian ni Syam. Kalau nak pergi Mesir tak tahulah berapa ribu kilometer. Tapi berjalan kaki. Seorang Nabi. Bila berjalan dengan isterinya yang dia kahwin tu.
Inni, lepas tu dia kata apa? Sesungguhnya aku anastu. Apa makna anastu? Aku absartu, aku telah melihat. Nara. Api ke cahaya? Nara. Maka sa'atikum, aku akan bawa datang kepada kamu. Minha, darinya. Dari apa ni? Darinya. Bikhabarin, dari api ataupun dari tempat api itu. Bawa apa? Bikhabarin, dengan khabar. Khabar apa dia? Berita. Berita apa ni? Sebenarnya Nabi Musa bila dia keluar berjalan dengan isterinya daripada Madian nak pergi ke Mesir, dia tersesat jalan. Seorang Nabi. Lepas tu ditambah pula waktu tu malam. Dia tak tahu ke mana, nak ke depan ke kanan ke kiri, tak tahu. Jadi bila sesat jalan, dia nampak ada satu cahaya. Nar ni ada berbagai tafsiran. Pertama, sebenarnya nur, cahaya. Kenapa Allah nak nur tapi Allah sebut nar? Sebab ada satu pendapat mengatakan Musa nampak macam api, tapi sebenarnya cahaya. Ada pendapat mengatakan memang api, tapi daripada api keluar cahaya. Betul tak? Kalau waktu malam, kalau api terkuat, ada tak cahaya? Cahaya daripada api. Anastu. Yang bawah mana ni? Mana ni? Ni aku. Oh, aku. Oh, tak boleh baca ke? Aku. Okey. Jadi, aku nampak satu cahaya. Dia cakap pada siapa ni? Ada kata, kamu duduk kat sini. Aku nampak satu cahaya. Daripada sana, aku akan bawa khabar. Khabar apa ni? Khabar tentang jalan yang sebenar. Sebab kita dah tersesat. Tengok seorang Nabi kan. Berjalan malam sampai sesat. Kita berjalan malam bukan sesat, tapi sampai tengah malam. Okey, au atikum, ataupun aku bawa datang kepada kum, apa dia? Kamu. Bisyihabin qabasin, dengan syihab ni syu'latun minan nar. Kalau qabasin qit'atun. Dia dua perkataan tu, syihabin, qabasin, makna apa ni? Macam orang bawa apa ni? Obor tu macam kat sukan. Ini bukan. Apa dia? Cambuk. Yalah, yang pegang tu ada api kat ujung tu. Obor ke? Apa-apa je lah, dah faham tu. Dengan obor. Kenapa dia nak bawa api ni? Sebab la'allakum, supaya kamu dapat tastalun daripada salah. Salah ni an-nar, api. Kamu merasa panas. Sebab malam sejuk kan?
dia perlukan api untuk panaskan badan. Di sini juga dalil bahawa kalau kita sejuk, boleh cari alat untuk panaskan. Kalau kita panas, boleh beli aircon untuk sejukkan. Ada dalil? Inilah. Okey. Apa dia antara pengajar dalam ayat ni? Kenapa Musa berkata pada isteri dia, duduk sini sekejap, aku nak cari api? Satu, untuk cari jalan sebab mereka dah tersesat. Yang kedua, untuk panaskan badan dengan isterinya. Jadi pengajaran paling besar di sini ialah setiap suami wajib berbuat baik kepada isterinya. Bahkan tanda orang tu baik dengan siapa saja, buktinya apa? Baiknya dengan isterinya. Kalau dia tak buat baik dengan isteri, dengan orang di luar, lagi tak baik. Orang paling dekat, orang paling dia sayang, dia tak buat baik. Maka yang lagi jauh, jangan harap dia akan buat baik. Betul kan? Sekarang ada tak yang suami bukan sayang pada isteri, tetapi bunuh isteri? Ada kan? Orang macam ni dengan orang lain lagi jahat. Okey, cuba buka hadis. Okey, hadis. Boleh baca? Okey. Fal hadisu, baca. Rawahu At-Tirmizi wa ibnuka wa ibnu. Tak boleh baca wa ibnu. Ibnu lain, Ibnur lain. Wa ibnu Majah. Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa anha? Biasa anhu. Sebab ha balik pada Aisyah, perempuan. Qalat. Kenapa qalat? Biasa qala. Sebab Aisyah perempuan. Kalau Musa, qala. Okey. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, iaitu Aisyah. Qala, tengok qala pula. Tadi qalat, sekarang qala. Tadi Aisyah perempuan, yang ni Rasulullah lelaki. Kalau lelaki qala, kalau perempuan qalat, tabata. Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat pada Nabi. Kita berselawat pada Nabi, Allah berselawat pada kita 10 kali. Apa makna Allah selawat pada kita? Allah puji kita 10 kali. Jadi sangat tidak cerdik orang yang tidak berselawat pada Nabi. Jadi bila kita perlu selawat pada Nabi? Bila dia sebut nama Nabi, bukan 12 Rabiul Awal. Okey. Apa dah? Khairukum, sebaik-baik kamu. Tengok Nabi nak puji. Sebaik-baik kamu ialah khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik kepada ahli keluarganya. Kemudian Nabi beritahu, wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik pada ahli keluarga. Siapa mendakwa dia paling baik pada isteri, tak betul. Sebab yang paling baik siapa? Nabi. Sebab itulah, sebaik-baik kamu orang yang paling baik pada keluarga. Siapa yang paling baik kepada masyarakat, kepada orang ramai? Paling baik siapa? Rasulullah. Sebab apa? Sebab dia paling baik pada ahli keluarganya. Betul? Jadi sebelum ini, akhlak siapa ni? Akhlak para Nabi. Dan akhlak pendakwah. Jadi kalau nak jadi pendakwah, prasyaratnya apa? Cek dulu hubungan dengan isteri, dengan anak. Kalau hubungan dengan isteri ada masalah, bergaduh je, lepas tu berdakwah 2-3 jam.
Tak betul. Kan? Bila berdakwah orang menangis. Bila balik rumah, isteri pula menangis. Sakit hati kan? Boleh faham ni? Adik-adik ni. Satu hari nak kahwin. Daripada awal lagi, tanam akhlak yang mulia. Jadi, kalau isteri kita sejuk dengan kita, insya-Allah orang lain pun akan sejuk. Tapi kalau isteri kita asyik panas je, orang lain okey, baca satu lagi hadis. Ini hadis ni hadis sahih. Tapi kalau dengar, yang paling suka ialah perempuan. Yaqulu. Telah yaqulu pada? Telah ke sedang? Sedang ataupun berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyik selawat. Dah. Innaka, sesungguhnya engkau, lan tunfiqa, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak menginfakkan nafaqatan, apapun nafkah yang baiklah, masa ke, tenaga ke, duit ke, yang tujuannya tabtaghi biha wajh Allah, tujuannya ialah untuk mencari redha Allah, wajah Allah. Jadi Nabi bagi tahu, sesungguhnya kamu tidak akan menafkahkan apa saja nafkah, walaupun besar walaupun kecil, kerana nak mencari redha Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali pasti engkau diberi pahala, walaupun 1 sen. Hatta, sehingga ma taj'alu fi. Tengok bahasa Arab ni. Fi. Ini bahasa Arab ke bahasa apa ni? Fi. Itulah. Siapa yang tahu bahasa Arab, siapa faham, seronok. Bahagia. Paling bahagia ialah faham bahasa Arab. Kenapa? Sebab dengan faham bahasa Arab, kita faham kata-kata Allah. Okey. Tidak ada seseorang yang bagi nafkah kerana mencari wajah Allah, melainkan dia akan diberi pahala ke atasnya, sehingga apa yang engkau jadikan fi apa makna? Dalam. Fi yang kedua? Di dalamnya. Dalam dan di dalamnya apa? Fi dalam. Fi yang kedua, mulut. Siapa pernah belajar? Kita belajar bahasa Arab. Asma' khamsah. Abun, akhun, hamu, famu. Jadi kalau famu, selepas fi, dia buang mim. Kemudian, dia masukkan ya. Jadi fi. Jadi fi pertama, dalam. Fi yang kedua, mulut. Fifi. Bukan FIFA. Sehingga apa yang kamu jadikan dalam mulut imra'atika, isteri engkau. Apa maksud dia? Yang kamu bagi makan pada isteri kamu adalah sedekah dan Allah bagi pahala. Suka tak perempuan? Suka. Sebab tu kadang-kadang lelaki ni, dengar baik-baik, wahai lelaki, kadang-kadang dia belanja kawan kan, sedap, mewah, kerap. Tapi kalau isteri anak tu, simple aja. Minta sikit, cik makan je. Padahal, Nabi kata apa? Yang kita bagi pada isteri, bagi anak, semuanya pahala sedekah. Bahkan ada dapat 2 pahala. Kalau kita bagi makan pada orang miskin, dengan bagi makan pada isteri dan anak-anak, orang miskin 1 pahala sedekah. Tapi kalau anak isteri 2 pahala. 1 pahala sedekah, yang kedua pahala silaturrahim. Kan, silaturrahim.
Tapi jangan asyik minta aja, bang, bagi makan, abang nak pahala kan? Ha? Dah, sebenarnya kaum kerabat yang terdekat. Kaum kerabat yang terdekat siapa? Tak ada pendapat mengatakan bermula daripada ibu ayah. Yang kedua, adik-beradik perempuan. Yang ketiga, adik-beradik lelaki. Yang keempat, isteri. Ada pendapat. Tapi ada juga pendapat yang pertama, isteri. Ha? Ha. Ha? Pendapat yang kuat. Tengok yang mana makan banyak. Tapi sebenarnya yang paling banyak pahala pada yang paling ikhlas. Jangan berkira. Jadi sekali-sekala kita bawa anak isteri makan mahal kan, sedap. Jangan kedekut sebab kita akan dapat 2 pahala. Betul? Wahai isteri? Betul kan? Okey. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, ini yang kemudian. Kita balik pada ayat kita. Jadi saya nak tekankan di sini pada akhlak. Akhlak pendakwah, ha? Jaga. Okey, ayat seterusnya. Falamma. Maka ini tatkala. Oh. Ekor tutup ah. Yang ni buka. Buka. Sebab tak rasa. Okey, falamma maka tatkala ja'aha telah datang kepadanya. Siapa datang ni? Nabi Isa datang kepada siapa? Dekat api tu. Ha? Nabi apa? Ustaz sebut Nabi apa? Tersilap. Maka tatkala dia datang kepadanya, iaitu Nabi Musa datang kepada api. Nudia. Subhanallah. Nudia, dia diseru. Diseru. Allah tak sebut siapa yang seru. Tapi kalau kita baca ayat lain, kita tahu siapa yang menyuruh, iaitu ada dalam ayat wa iznada rabbuhu kan? Betul kan? Wa iznada rabbuhu bil wadi muqaddas tuwa. Ketika mana telah menyeru rabbuhu Tuhannya. Jadi ayat ini mentafsirkan, dalam ayat ini yang menyeru ialah Allah. Jadi bila Musa sampai dekat api itu sebenarnya apa dia? Allah menyeru dia, Allah memanggil. Dia diseru, dipanggil, dia dipanggil. Burika, bahawa burika apa dia? Diberkati. Man siapa? Finnar, dalam nak terjemah apa? Siapa dalam api? Sebab itulah kalau kita terjemah harfiah, bila Nabi Musa AS sampai dekat api itu, lalu Allah memanggilnya. Bahawa apa kata Allah? Diberkatilah siapa yang dalam api, kalau terjemah harfiah. Jadi siapa ni? Ada pendapat mengatakan ini adalah Nabi Musa AS. Tapi adakah Musa dalam api? Bukan. Ada tafsiran mengatakan fi itu makna dekat. Dan ada tafsiran mengatakan fi man fi talabi an-nar.
Diberkatilah orang yang dalam mencari api. Bukan dalam api. Kan Musa sedang mencari api kan? Diberkati. Siapa yang dekat api. Dan ada juga ahli tafsir mentafsirkan nar di sini ialah cahaya, nur. Okey, apa makna burika? Apa makna burika? Apa makna diberkati? Banyak baik kebaikan dan satu lagi. Al-barakah. Satu lagi. Betul. Kasratu khair wa dawamuha. Al-barakah ialah kasratul khair, kebaikan yang banyak, dan dawamuha, berterusan. Jadi Allah seumpama berdoa kepada Nabi Musa supaya apa? Agar Nabi Musa sentiasa diberi kebaikan yang banyak dan berterusan. Okey. Waman haulaha, dan siapa yang waman, dan siapa yang haulaha, di sekitarnya. Siapa pula ni? Malaikat. Ada kata malaikat, ada kata Jibril. Kemudian Allah puji dirinya. Wa subhanallah, dan Maha suci Allah, Rabbil alamin, pencipta sekalian alam. Apa makna sekalian alam? Apa makna sekalian alam? Apa yang selain daripada Allah sekalian alam. Pencipta selain Allah. Ada Rabb tu mana apa? Pencipta, lagi pemilik, lagi apa? Pentadbir. 3. Kemudian alamin berasal daripada perkataan apa? Alam. Apa makna alam? Tak, itu ilmu. Al-alamu. Apa makna alam? Bukan alam. Alam makna dia tanda. Sebab tu kalau bendera tinggi dia panggil apa? Alamun. Bendera tu alamun. Kenapa? Sebab dia nampak jelas. Bendera yang biasa orang letak kat mana? Tempat yang tinggi. Jadi apa kaitan ni? Tanda. Rabb pencipta segala tanda. Apa maksud? Semua yang Allah cipta adalah tanda kebesaran Allah. Apa saja langit, tanda kebesaran Allah. Dan sekecil-kecilnya apa? Semut, tanda kebesaran Allah. Jadi sebenar, sebab itulah Allah jadikan dia gaib. Tapi walaupun gaib, sangat mudah untuk orang kenal Allah yang gaib. Kenapa? Sebab tanda-tanda Allah tu ada dan kehebatan Allah sangat banyak dan jelas. Hanya orang yang bodoh saja yang tak jumpa tanda-tanda kebesaran Allah. Okey. Apa pengajaran dalam ayat ni? Apa pengajaran? Kan Allah kata dalam surah apa ni? Kitabun anzalnahu ilaika
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab ini kami turunkannya kepada engkau wahai Muhammad mubarakun. Kan? Yang sebelah kiri. Sebelah kiri anda dan sebelah depan. Kan? Allah kata kitab ini kami turunkannya kepada engkau mubarakun, penuh dengan keberkatan, kebaikan yang banyak. Supaya apa? Liyadabbaru, supaya mereka tadabbur ayatnya. Sekarang kita telah tadabbur. Tapi ada satu lagi tu. Waliyatazakkara, supaya mereka yang berakal mengambil. Jadi tadabbur tak cukup. Kena ada satu lagi step, iaitu apa dia? Setelah kita tadabbur, apa yang tazakkur? Pengajarannya apa? Apa dia? Apa yang Allah cipta banyak kelebihan, antaranya memanaskan badan. Lagi? Untuk memasak. Oh, makan je. Tak ada pengajaran yang lagi besar. Kuat sikit. Kebesaran Allah apa dia? Apa dia? Oh, api. Ada pengajaran lebih besar daripada itu. Kuat sikit saja. Petunjuk apa? Petunjuk dari mana? Di mana petunjuknya? Bukan juga. Untuk mengingatkan kita tentang api neraka. Betul juga, tapi jawapan tak ikut skema. Sebenarnya masa ni Allah nak turunkan wahyu kepada Musa. Bila Allah mula bercakap tu, Allah panggil Musa. Masa inilah Allah turun wahyu dan Allah bercakap dengan Musa. Wa kallamallahu Musa. Proses nak Allah turun wahyu pada Musa, proses Allah nak cakap dengan Musa, proses Allah nak angkat Musa, satu proses yang bukan senang. Boleh faham? Dia tersilap bunuh, kemudian terpaksa lari daripada Fir'aun, kemudian berjalan kaki ke Madian dalam ketakutan, lapar, kemudian bila ditawar untuk kahwin, kena bekerja pula 8 tahun, lepas tu rindu ke Mesir, balik, berjalan tengah malam, sesat, barulah Allah turun wahyu. Jadi pengajarannya, kalau kita nak dapat Quran, bukan mudah. Bukan mudah. Kan? Duduk kat rumah kan, baca Quran tak mungkin dapat. Benda yang mahal nak dapat mesti susah. Sebab itulah ini baru satu kisah Musa kita belajar. Kisah Musa menuntut ilmu. Di mana Musa menuntut ilmu? Tepi laut. Kan? Bukan di kelas, bukan di universiti, bukan di sekolah. Kemudian apa bekalannya? Ikan. Kemudian ikan pula lari. Betul? Jadi seorang Nabi kan, tengok Allah apa dia panggil? Allah didik, Allah uji, sehingga betul-betul yakin pada Allah, betul-betul bergantung hanya pada Allah, baru dia jadi kuat. Tapi kalau hidup dalam kesenangan, kemewahan, susah kita nak ambil benda yang terbaik. Okey. Kemudian Allah panggil, ya Musa, wahai tengok kemuliaan Musa. Allah panggil dan sebut nama dia. Ya Musa. Siapa Allah? Tuhan, pencipta 7 lapis langit, pencipta segala-gala, pemilik segala-gala, tiba-tiba panggil, wahai Musa. Menunjukkan apa? Hebatnya Musa. Inilah yang digelarkan Musa pada Kalimullah. Allah sendiri bercakap direct.
kalimullah. Orang yang Allah bercakap dengannya. Apa Allah sebut dalam surah tu? Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum itulah rasul-rasul yang kami lebih sebahagian yang lain. Minhum, sebahagian mereka, man kallamallah. Sebahagian rasul yang kami lebihkan ialah, iaitu Allah bercakap direct dengan dia. Antaranya ialah Nabi Musa AS. Allah kata apa? Ya Musa, innahu. Sekarang Allah cakap dengan Musa dengan bahasa apa? Bahasa apa? Ya Musa faham. Ada orang kata Musa, Allah tak bercakap dengan Musa. Dia menafikan ayat ni. Sebab ayat ni terang-terang Allah kata Allah yang memanggil, ya Musa. Dan Musa faham tak? Musa faham. Jadi bila Allah bercakap, ada tak suara? Apa pula wallahualam? Kalau tak ada suara, macam mana Musa boleh dengar dan faham? Ada suara lah, tapi suara yang selayaknya dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Ada suara lah, sebab Allah kata ya Musa. Kemudian Allah kata apa? Innahu, sesungguhnya nya ni dipanggil dhamiru sya'ni. Ia, sesungguhnya ia, anallah, aku adalah Allah. Dan apa sifat Allah? Al-Aziz, yang apa dia Al-Aziz? Yang apa makna perkasa? Al-Ghalib, Al-Qahir, yang menguasai, yang mengatasi siapa saja, yang boleh buat apa saja tanpa dihalang oleh apa-apa. Okay. Jadi Allah beritahu kepada Musa, aku ni Tuhan yang berhak disembah. Kenapa? Sebab aku Al-Aziz. Yang kedua, yang bijak sudahlah, tak payah sana. Tak payah sana. Okey, Al-Hakim ni ada dua, dia panggil sirah mubalaghah. Al-Hakim ada dua maksud. Satu, Al-Hakim. Yang kedua, Zu al-Hikmah. Al-Hakim, sirah mubalaghah yang ada dua maksud. Pertama, Al-Hakim. Apa makna Al-Hakim? Hakimlah yang memutuskan apa saja. Yang memutuskan apa saja peraturan, apa saja hukum. Allah saja berhak. Tidak ada siapa yang berhak membuat apa-apa hukuman ataupun peraturan. Walaupun Nabi Muhammad. Itu mana Al-Hakim yang pertama. Jadi jangan sesiapa yang mereka-reka hukum. Itu hak mutlak Allah. Yang kedua, bila Allah buat hukum, bila Allah buat peraturan, pasti ada Zul Hikmah. Pasti ada hikmah. Tak ada satu pun. Apa maksud ada hikmah? Tidak ada satu pun yang Allah buat sia-sia. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Surah apa? Tak ingat surah apa? Al-Mu'minun. Kan? Surah Al-Mu'minun. Allah kata apa? Afa hasibtum. Surah Yasin. Mana ada Yasin? Adakah Yasin? Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un.
Ini maksud Allah tu, apa saja Allah buat ada hikmah. Antaranya apa dah? Cuba terjemah. Afahasibtum. Adakah kamu mengira? Adakah kamu menyangka? Annama sesungguhnya hanyalah khalaqnakum. Kami cipta kamu abasa. Sia-sia. Adakah patut kamu anggap kami cipta kamu ni sia-sia, nak seronok je? Adakah patut macam tu? Wa annakum, dan adakah patut kamu menyangka sesungguhnya kamu ilaina, kepada kami la turja'un, kamu tak dikembalikan kepada Allah. Adakah kamu fikir macam tu? Tak. Bahkan setiap saat umur kita akan dihitung. Setiap satu sen yang kita belanja akan disoal. Setiap satu ilmu yang kita belajar akan ditanya. Beramal dan sampaikan ataupun tidak. Jadi tak ada benda yang sia-sia. Okey, betul. Kalau Allah cipta harimau, ada faedah tak? Apa faedahnya? Ha? Jaga hutan. Jaga hutan. Ha? Apa dia? Kontrol? Oh ya ke? Allah cipta ular, ada faedah? Apa faedahnya? Ha? Makan tikus. Kalau tempat tu tak ada tikus, makan katak. Tak. Apa saja ciptaan Allah mesti ada hikmah kan. Hikmah yang paling pertama yang semua ada pada semua ciptaan Allah, apa dia? Tanda kebesaran Allah. Allah boleh cipta apa saja, apa bentuk, macam mana, semua Allah boleh. Kalau Allah boleh cipta kambing saja, ular tak boleh, singa tak boleh, tak hebat. Betul? Lagi? Faedah kedua, Allah cipta binatang-binatang yang bahaya. Ular, kalajengking, harimau kan? Bagi rasa takut. Ha? Bagi kita rasa takut lah. Jadi kita... Oh, supaya kita takut pada binatang tu. Boleh syirik tau. Dia bila manusia akan balik pada Allah? Bila manusia akan cari Tuhan? Bila ada sesuatu yang menakutkannya. Betul? Kalau tak ada benda yang menakutkan, manusia lagi tak cari Tuhan. Betul? Sebab tu Allah kata apa? Qul. Sambung. Kan ada 3 qul. Qul bukan. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Katalah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan Al-Falaq. Daripada apa? Min syarri ma, daripada semua kejahatan yang Allah cipta. Aku berlindung dengan Allah. Daripada apa? Kejahatan semua. Orang ke, binatang ke. Jadi benda-benda yang menakutkan, membahayakan, supaya kita berlindung kepada Allah. Apa dia? Ya. Okey? Ini kehebatan Musa, iaitu Allah bercakap direct dengan dia. Okey, cukup Ayat seterusnya apa? Okey. Penutup dia, cuba buka surah Taha ayat 13 dan 14. Pelajar semua okey tulis semua. Tulis Siapa yang kuat ingatan tak payah tulis. Okey. Tengok kehebatan Musa. Allah kata apa? Wa ana ikhtartuka. Aku sendiri ikhtartuka aku sendiri pilih engkau. Mana Musa orang yang terpilih. Fastami', maka hendaklah dengar. Lima yuha, apa yang diwahyukan kepada engkau. Apa yang diwahyukan kepada engkau? Innani, sesungguhnya aku ni adalah anallah. Aku adalah
Tuhan yang berhak disembah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Maka Allah perintah Musa, sembahlah aku. Sembahlah aku sahaja. Sebab tidak ada Tuhan melainkan aku. Lepas tu wa aqimis salata, dirikan salat untuk ingat padaku. Tengok pengajaran daripada dua ayat ni. Pertama, Musa adalah orang yang terpilih. Kita boleh tak jadi orang terpilih? Kita ni orang Allah pilih ke? Pilih ke? Terpilih jadi Islam. Betul ke? Ni Allah pilih sebab apa? Sebab dia dipilih sebagai Nabi. Kita bukan Nabi. Tapi boleh tak, walaupun kita bukan Nabi, kita boleh tak usaha supaya kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah? Boleh. Caranya apa? Tengok ayat selepas dia. Aku pilih engkau, maka kamu kena dengar kepada apa? Wahyu. Sebab engkau orang terpilih, maka kamu kena dengar wahyu. Jadi kalau kita nak termasuk orang yang dipilih oleh Allah, kena dengar wahyu. Wahyu kita ialah Al-Quran. Kalau Musa kena dengar wahyu, kita lagilah dengar reka-reka. Satu. Yang kedua, Allah kata wahyu tu, aku ialah Allah dan tidak ada Tuhan melainkan aku. Makna intipati kepada wahyu apa dah? Intipati dia mentauhidkan Allah. Tapi kalau kita tak faham Al-Quran, mungkin tak kita mentauhidkan Allah? Tak mungkin. Kecuali kita baca, kita faham, kita amalkan, baru kita mentauhidkan Allah. Lepas dapat wahyu, selepas kita mentauhidkan Allah, tak cukup. Mesti ada apa? Mesti ada ibadat. Jangan syok sendiri, saya dah mentauhidkan Allah, saya dah mengucap, tapi tak ibadat. Kemudian dalam banyak-banyak ibadat, ibadat yang paling utama yang menentukan kita Islam ataupun bukan Islam apa dah? Solat. Dan tujuan solat ialah untuk jadi kalau kita solat, angkat takbir je, start angkat takbir je, ingat pada benda lain. Sampai bagi salam, tak sampai tujuan solat. Solat untuk ingat pada Allah. Betul? Sebab tu Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu. Sambung. Ya ayyuhallazina amanu. Tak, yang berkaitan dengan ayat ni lah. Puasa apa baru je lepas bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati fas'au ila zikrillah. Kan? Wazaru al-bai', tinggal jual beli. Segera kepada mengingati Allah. Kemudian fa iza qudiyatis salat, bila selesai salat, fantashiru fil ardi wabtaghu wazkurullah. Bila keluar cari rezeki, lagi kena ingat kepada Allah banyak. Sebab bila cari dunia, lagi lupa pada Allah. Okey. Jadi kedudukan kita kena sentiasa ingat pada Allah. Jadi pengajarannya apa? Kalau kita nak jadi orang terpilih, asasnya apa dia? Kena faham Al-Quran. Dan hasil faham Quran, kita akan hanya mentauhidkan Allah. Dan tanda mentauhidkan Allah, mesti ada ibadat. Dan ibadat utama ialah salat. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan ke? Nabi ayat 10. Pukul 12 nanti. Kesian adik-adik ni. Adik-adik penat kan? Dia nak balik rehat. Okey, tak ada? Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa besok. Kelas Al-Asmaul Husna. Tapi secara online pukul 10.30. Okey, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم